mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Tengok pada muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 26. Fadal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah 'azza wa jalla yaqbalu tawbata 'abdi ma lam yughargir. Inna Allah 'azza wa jalla yaqbalu tawbata 'abdi ma lam yughargir. Kita masih lagi dalam perbahasan kitab taubah yang disebut oleh Imam Nawawi di antara prasyarat bagi seorang individu muslim untuk menjadikan kita ni termasuk di antara individu yang diperkenankan berada fi raudatin min riyadil jannah, hendaklah an nakuna minat taibin, hendaklah kita menjadi golongan dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat Allah Taala akan menerima. Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi, Allah Taala menerima taubat orang-orang hamba-hambanya ma lam yughargir, iaitu selagi mana nyawa itu tak sampai pada ghargharah iaitu di kengkung, iaitu pada waktu yang dikatakan waktu tidak lagi diterima taubat, tidak lagi diterima amalan, tidak lagi diterima segala penyesalan yang kita lakukan. Cuma perbahasan ulama ada menyebut mengatakan memang terdapat qil wa qal. Dalam perbahasan adakah setengah orang mengatakan sesiapa yang lepas umur 40 tahun kalau dia tak buat kebaikan dia masih boleh jadi baik, dia takkan baik sampai mati. Siapa yang memang pada hayat dia, sepanjang hayat dia memang dengan keburukan, bila mana dia mati itu akan diazab di dalam api neraka. Maka qil wa qal di kalangan ulama. Pendapat muktamad, segala ucapan tersebut ghairu mu'tabar. Yang ulama mengatakan selagi mana nyawa tak sampai ke halqum kita, di tengkorokan kita, maka selagi itu masih lagi terdapat ruang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus. وعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. Safwan bin Asal berjumpa Zair berjumpa dengan Safwan bin Asal demi tujuan untuk apa? As'aluhu 'anil mas'i 'ala khuffain. Dengan tujuan apa? Nak bertanya tentang apakah hukum menyapu di atas khuf. Faqala ma ja'aka bika ya Zair. Bertanya Safwan, kata apa yang menyebabkan kau datang ni, jumpa sini ni? Faqultu ibtigha'ul 'ilmi. Aku datang tidak lebih untuk aku nak mencari ilmu, aku nak bertanya, aku nak bertafaqquh fid din. Kemudian berkata Safwan, okey, kita bagi berita gembira bagi orang-orang yang buat kebaikan, okey, basyiru. Jangan main Allah buat rajin konon. Tu bahasa orang yang tak bagi semangat. Walaupun sikit, kadang mai tahan tengah jalan, ustaz, ada soalan sikit, kena soalan apa? Ni anak ni darah jerawat ni semayang ni. Kita, loh, soalan macam ni kita tahan anak. Tu orang yang tak ada perasaan. Orang yang ada perasaan dia bagi semangat. Bagi semangat pada orang yang ada kesungguhan. Dia mau tanya, tu kata dia bersungguh. Walaupun soalan tu bodoh, walaupun soalan tak best, walaupun soalan tu teruk, tapi bagi harapan. Nampak sikap para ulama kita. Bila sikap para ulama kita, mai ni kata, hang mai ada apa ni? Nak tanya, ada soalan, ada benda tak tahu. Apalah sangat? Tokoh-tokoh individu tabi'in, orang-orang yang bawah daripada para sahabat masya-Allah tabarakallah alim. Tapi basyiru, bagi semangat. Masya-Allah rajin, balik mengaji ke? Allah kata letih-letih insya-Allah pahala khair. Bagi ucapan yang macam tu. Innal malaikata tad'u ajnataha li talibi ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap. Malaikat ni kan sayap tempat tinggi. Macam kita lah, benda-benda tangan kita, kepiah kita, benda-benda yang memang kita letak kat tempat atas, tiba-tiba sudi untuk kita jadikan sebagai hamparan kepada orang yang kita hormat. Sudi untuk kita jadikan sebagai alas kepada orang-orang yang kita kagumi. Ini sikap para malaikat bila sayap ni, benda yang cukup mulia, benda yang cukup besar, benda yang duduk atas badan dia, akhirnya sanggup untuk dilabuhkan untuk jadi sebagai alas kepada penuntut ilmu, redha dengan apa yang mereka lakukan. Faqutu, maka aku katakan innahu qad hakka fi sadri, ada masalah hati. Apa dia? Iaitu tentang masalah al-mashu ala khuffain ba'da al-gha'id wal baul, iaitu tentang masalah menyapu di atas khuf selepas mana kencing dan qada hadat kecil dan juga qada hajat besar. Kita kalau kat sini tak ada masalah, insya-Allah kita boleh faham. Sebab itulah kalau Ustaz Zubair dia antara manusia yang tak sejuk kaki. Dia kategori tak tahulah makhluk asing ke apa, wallahu alam lah. Dia tak sejuk kaki, memang tak sejuk kaki sungguh. Kita ni tempat yang boleh sejuk kaki. Memang kaki tempat boleh sejuk. Sebab tu Ustaz Zubair kata dulu dia duduk Malaysia, orang mengajak bab nyapu atas khuf, dia tak rasa apa faedah. Dia tak heran ngaji apa bab ni. Sebab dia duduk banding dengan diri dia. Sedangkan tempat boleh sejuk kaki. Dan hikmahnya katanya Dr. Jasad Jawish, dia mengatakan kita walau sejuk terang mana pun, kita sejuk pipi, sejuk telinga, sejuk kepala, sejuk badan, macam mana sekalipun walaupun sampai kita ketak, tempat pertama yang kita tutup kaki. Sebab tempat kalau kita tutup kaki, maka seluruh badan kita akan panas. Badan kita akan sesap. Tapi kalau kita sejuk tangan, kita duduk main kat di fire tu kan, duduk main kat di fire kat api tu, sagi tangan panas, sagi telinga dah sejuk lagi, cucur sambak kali kan, tinggal sebelah masalah pula, telinga dah ni pula, lepas tu badan sejuk lagi, buka badan pula, takkan selesai. Mana kata badan tu merata-rata dia akan terus sejuk.
Tapi kalau kaki kita dah amankan, kaki kita letak dekat difayah tersebut, jangan sampai mekat lah lagi jadi setel pula. Letak dekat difayah tu, panas, bila panas, boost toki, khuf, kalau kaki kita tu panas elok, insya-Allah badan ni pun akan berada dalam suhu yang stabil. Sebab tu orang kalau pakai khuf, dia tak sejuk sangat. Dia biasa ya. Kalau sejuk juga. Tapi nak dibandingkan dengan orang yang tak tutup kaki, lebih sejuk. Sebab tu kalau kena orang nak tidur, dia tidak boleh pakai stocking, dia rasa selesa. Tapi hatulah bila panas tu dia keluar dari kaki katanya. Bila terperap di situ, bila orang pakai khuf, siapa yang pakai khuf jangan kongsi dengan khuf orang lain. Bau dia tu masya-Allah tabarakallah. Sebab apa? Sebab memang bahan badan, bau badan segala-gala tu berhimpun dalam khuf. Tambahlah kalau kata pakai khuf tu 2 lapis, 3 lapis, lagilah terkepung bau tersebut di hujung kaki. Mai kena makan cekam pula lagi masya-Allah tabarakallah. Okey, itu tentang masalah masuk ala khufain. Belajarlah pakai sekala. Sekala kita pakai, anda pun cari khuf nak tak jumpa hilang di mana tak tahu. Insya-Allah lepas ni kita pakai sejuk fi sadri ala masalah khufain. Masalah, boleh ke sapu atas khuf ni? Wa kuntum ra'an min ashabin nabi. Dan kau ni takkan aku tahu kau ni sahabat nabi. Fajitu as'aluka, dan aku datang ni aku nak tanya padamu, wahai Safwan, hal sami'tahu yazkuru fi dzalika syai'a, adakah kau mendengar baginda Nabi menyebut sesuatu tentang masalah tersebut? Yazkuru iaitu sifat kepada dhamir kembali kepada dhamir yazkuru iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tahu iaitu Nabi, yazkuru Nabi itu yang menyebut tentang masalah tersebut. Qala na'am, kata ya na'am. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin, sesungguhnya baginda Nabi memerintah kami kalau sekiranya kami dalam keadaan musafir, allan tanzi'a khifafana salasata ayyam, jangan menanggalkan khuf kami 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali janabah. Kalau janabah tak ada sapu atas khuf, wajib tanggalkan, mandi seluruh badan. Lakinna min ghaitin wa baulin wa naumin, yang boleh untuk menyebut atas khuf disebabkan kita qada ada hajat besar, patutlah kita dalam keadaan ada kecil. Bila ada kecil ambil wuduk nak basuh kaki tak boleh. Bila basuh kaki tak boleh, okey sapu di atas khuf. Kencing, bila kencing kita dalam keadaan berhadas. Bila kita dalam keadaan berhadas, kita perlu berwuduk. Bila berwuduk tak boleh basuh kaki. Bila tak boleh basuh kaki, ambil sapu atas khuf. Dan bila tidur juga membatalkan wuduk. Bila membatalkan wuduk, bangkit untuk berwuduk, maka bila sampai di kaki kita sapu di atas khuf. Itu ucapan Safwan. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a. Kemudian tanya pula, okey habis dah soalan tadi. Dah lalang mai jumpa tok guru. Jangan satu soalan ya. Habis dah. Habis. Rugi ya main jauh. Alang-alang tanya lagi. Istifadah dengan sebanyak-banyak mungkin. Tanya, adakah kau dengar baginda Nabi pernah menyebut apa-apa yang berkaitan tentang masalah hawa, tentang masalah nafsu, masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut? Ada sahabat kita tanya soalan macam ni, SMS lah kalimat hujung tu hamba Allah. Wallahu alam lah ada dalam majlis ni atau tak ada. Bila sebut hamba Allah tu, ana pun hamba Allah, inta pun hamba Allah, dia ni pun hamba Allah, nak kira hamba Allah, semua hamba Allah. Tengok mesej tu anda delete terus. Anda minta maaf, anda memang mesej yang tidak diperkenalkan diri anda tak layan. Bukan tak mau layan, kau amboi ustaz syadik sangat. Tulislah siapa ni? Sebab biasa kenal banyak kali dah. Bila tanya siapa ni? Alah, ana seorang daripada sahabat Inta lah. Kita dah habis SMS dia buat main-main tambah. Bila gitu buat keputusan tambah kalau dengan akhwat. Dengan akhwat lagi sakit jiwa. Pernah dulu kita tanya, dia tanya SMS. Tak apalah tanya soalan. Lain kali hamba Allah. Kita pun Assalamualaikum, siapa hamba Allah ni? Aku nak jawab, nak tahu siapa yang bertanya. Sebab kawan-kawan kita nak tahu lelaki perempuan. Kawan-kawan kita tahu lelaki perempuan, kita boleh tahu soalan tu, perkembangan kita punya suasana kita, kehidupan kita di sini macam mana, jawapan tu sesuai dengan orang yang bertanya. Walaupun kau sebut nama mungkin anda tak kenal. Sebutlah, ni tak sebut. Hatta kita pada urusan dunia pun kalau cerita apa pun kita perkenal diri, ni baru urusan akhirat tak perkenal diri. Akhirnya bila aku tanya, anda tanyalah, siapa ni? Lepas tu dia kata, ana antara salah seorang daripada anak murid ustaz. Kita nak panas dah ni. Lepas tu, yalah, anak murid pun anak murid lah ramai. Siapa dia? Laki ke perempuan? Anak akhwat. Tapi ustaz tak tahu lah, kalau anak sebut pun ustaz tak kenal anak. Kita lah. Kau panas dah ni. Lepas tu, ustazah, abang betul. Kalau ustazah nak anak jawab, kita lembut lagi. Ustazah nak anak jawab, ustazah sebut nama. Kalau tak mau, anda akan jawab. Anak bernama yang pemurah anak kepada yang hamba yang amat penyayang. Ya Allah, kita berfikir apa dia? Oh, nama dia Rahimah binti Abdul Rahman. Okay? Rahimah yang mengasihani anak kepada hamba yang maha pemurah. Lepas tu kita lah terjemah. Ustazah nama Rahimah binti Abdul Rahman ke? Ya, itulah nama anak. Dah apa-apa dah SMS dah. Aku kata hati aku kena perbodoh lagu ni je. Sejak pada hari tu, siapa SMS tak sebut nama, anak memang tak balas dah.
Kalau orang lain mungkin baik lagi, tanya balik. Bukan kata tak mau tanya balik nama siapa dia, tapi sebab pengalaman yang kena tu banyak sangat. Ini pandai-pandai kita sendiri. Bila kita jumpa dengan siapa, kita perkenalkan, insya-Allah kita akan jawab. Kalau sekiranya keadaan waktu memungkinkan untuk kita jawab. Kalau tak tahu, kita akan balas dengan wallahu alam. Pernah kot dulu elek hantar SMS tanya ustaz, apa hukum tentang mak tiri, macam mana tak ada lelaki mak tiri sama ada dengan anak menantu boleh kahwin tak kalau sekiranya mereka bercerai? Adalah soalan. Lagi jawab hujung tu salah seorang daripada akhwat faham. Ingat akhwat faham sikit dah. Ramai main tulis lagu tu, ada delete terus. Tiba-tiba kebetulan waktu buat soal jawab di Skandaria, soalan tersebut diajukan kepada Syekh Muhammad Nuruddin. Jadi tahulah salah seorang yang tanya tu main daripada Skandaria. Kalau anda memang kalau soalan-soalan tu memang tak layan. Kadang-kadang main soalan-soalan dah jelas 3-4 kali dia tak faham, nak bagi bahasa dahsyat ke. Kalau Ustaz Nuruddin dia Aidil ambil. Kata sebab Ustaz baca. Baca dah. Tahu kata Ustaz dengan panas. Jadi Ustaz Nuruddin tu dia okey sikitlah. Kira kalau dia panas pun dia mesej dia tak tepi. Tapi anak kalau panas lagi tak balas, lagi tu nak tak perhati. Bagi tahu kata kita tengah panas, barulah kita perhati. Hawa nafsu hati ni masih belum mampu untuk kawal diri. Tapi kawan-kawan bagi pengajaran. Ada agak alasan. Bagi pengajaran, bagi kesedaran. Sebab kita bukan ahli sufi. Kita ni fuqaha, kita semua geng-geng tafiqah yang mula nak belajar, baru nak mengenal tentang salib fi sabilillah. Masing-masing kalau masing-masing boleh ra'i di antara individu dengan individu, insya-Allah masalah macam tu takkan berlaku. Naam. Kata aku pernah dengar. Pernah satu hari aku bersama dengan Rasulullah fi safarin. Kemudian fabaina nanu indahu, bila kami duduk di tepi Rasulullah, iznadahu arabiyyu bi sautin lahu jahwari. Adalah Arab Badui mana atau mai duk cakap suara tinggi. Jahwari ni alif. Duk pompang. Ya Muhammad. Lepas tu Nabi pun fa ajabahu Rasulullah nahwa min sautihi. Ini syahid kita nak ambil ni. Nabi pun jawab macam tu juga. Apa dia? Macam tu lah. Min nak tanyalah. Macam tu lah. Jadi balas serupa lah. Kita pun betul lah. Mai duk buat hamba Allah buat tak tahu. Sudah layan. Nahwan min sauti. Nabi pun macam tu juga. Ha'um. Kata khuz. Maknanya ha'um diterjemahkan khud. Ambil. Faqutu lahu waihak. Kemudian aku kata kat Arab tersebut, celaka. Udud min sauti. Pelan sikit suara. Fa innaka 'inda nabi wa la tarfa'u sautakum fawqa sautin nabi. Quran sebut. Kata wa aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka itu tidak berakal, yang mana meninggikan suara pada baginda Nabi. Ni Nabi ni duk tinggi-tinggi suara. Sebab tu lepas tu ayat tersebut para sahabat boleh dikatakan kebanyakan suara tak dengar. Hatta Umar cakap, Rasulullah kata, "Ya Umar, apa dia Umar?" Umar beda Umar. Dia cakap tu takut termasuk la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Bukan sampai tahap tu, tapi ta'adduban, khuatir termasuk dalam kategori tersebut. Sampai tahap itu bila para sahabat memelankan suara mereka masing-masing. Wa qad nuhita an hadza. Engkau dilarang daripada meninggikan suara. Wallahi la aghdud. Aku takkan pelankan. Kan Arab Badui kena tak faham. Mai jumpa tok guru, orang kata dah. Ni Syekh, ni duduk macam ni. Duduk macam ni. Macam ni anda boleh tanya soalan, anda dengar lah. Dia duk sebut lagu tu sebab dia tak faham adab ketika berhadapan dengan Nabi. Sebab panggil macam tu, panggil Arab Badui. Kita pun kalau ada panggil macam tu, jenis tak faham bahasa ni, orang cerita tak erti nak ambil hentang, bahasa Kedah tu. Tidak erti ambil perhatian dengan sebenar-benar perhatian. Okey? Bahasa Kedah ni dia, kalau main perkataan pelik-pelik tu dia ada unsur mubalaghah. Walaupun dia boleh diterjemahkan dengan bahasa baku yang biasa, tetapi tak boleh dengan tambah sikit. Tu kaedah dalam bahasa Kedah. Okey? Tak tahulah, masya-Allah. Tu depa kata kadang jumpa akhwat segak tak sangka mai cakap Kedah, mai cakap Kelantan, out. Hilang cun. Tak tahulah. Wallahualam. Katanya wallahualam. Sat gigi sebut Kelantan marah pula dak ana pun orang Kedah serupa juga. Kan? Pi masuk zoo, buaya cik. Nampak cun dah walaupun tak cun mana. Sebab apa sebut buaya kan? Sebut kura-kura. Ada ni nampak sedap. Mai cucuk pinggang korang. Dia mai korang. Out. Hantar saya segak terang mana pun mai sebut korang, mai sebut buaya, dia habis dah, dia tak habis dah. Okey, tu bahasa masing-masing lah. Nak buat tu bukan dengan suara. Katanya wallahualam betul. Okey, qala al-arabi. Bila Arabi ni dia tak faham bahasa. Bila tak faham bahasa, tak apalah, Badui sesuai dengan dia. Qala al-arabi, Nabi pun layan. Nabi layan, dah tahu kata orang macam tu, kita layan cara macam tu. Qala al-arabi, dia takut takkan sepelangkan suara.
Al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Walam itu jazam. Yang ni pun jazam, yang ni dua-dua jazam. Tapi ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Bila tambah lama dengan lam beza. Lam dia untuk menafikan benda yang lalu. Lam yalhaq, lam yaf'al, tak buat. Tapi lama benda dari dulu sampai waktu lah. Ke depan ni tak tahu lagi. Macam contohlah bila orang tanya kita, kata Dr. Magash, Dr. Maira, Dr. Yati, kita tak lama. Maknanya takat la ni tak main lagi. Itu maksud dia. Kalau kata doktor, lam yati. Kalau sebut lam yati, orang akan tinggalkan dewan. Sebab apa? Confirm doktor nak main. Tapi kalau kata doktor yati, akhirnya dia jawab oleh Arab, kata lama. Bila sebut lama, makna kata dari tadi sampai lah ni tak lagi. Dan insya-Allah ihtimal sagi dia sampai. Itu maksud lama. Kita bila dengar tak faham apa dia lama. Jadi bahasa-bahasa tersebut untuk ungkapan hanya dengan menambahkan satu huruf memberikan maksud yang jelas kepada ucapan. Wala ma yalqa bihim. Qala Nabi al-mar'u ma'amman ahab yaumil qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia kasih pada hari kiamat. Walaupun dia tak beramal dengan amalan tersebut. Wala ma yalqa bihim. Dia tak buat pun, dia sayang dengan satu kelompok, dia suka, kasih Nabi, kasih Rasul, cinta sebenar-benar cinta. Tapi dia sudah amalan ibadat ni macam para sahabat tak boleh nak buat. Cuma cinta je. Kurang, wajib-wajib buat. Sunat-sunat tak mampu untuk buat. Tapi sayang ni Masya Allah tabarakallah. Ini yang maksud Arabi itu kata al-mar'u ma'an man ahab yaumil qiyamah. Nabi mengatakan dia akan bersama dengan orang yang dikasih. Famazala yuhaddithuna hatta dzakara baban min al-maghrib. Masiratu ardihi. Nabi bercerita sehingga Nabi menceritakan terdapat satu pintu di sebelah barat, di sebelah maghrib, yang jarak dia, lebar dia, au yasiru rakib, kalau sekiranya orang yang berkenderaan itu berjalan untuk nak tahu panjang dia berapa panjang, iaitu jarak dia 40 tahun, ada yang dikatakan sebagai 70 tahun perjalanan baru boleh sampai dari antara pintu dengan pintu. Nak kata luasnya pintu tersebut, itu dinamakan sebagai pintu taubat. Qala Sufyan ahadurwa, berkata Sufyan salah seorang daripada perawi hadis ini, qibla Syam, di sebelah Syam ketika mana di Madinah, habaq di sebelah sana, tu kompas depa lah. Kalau kita utara, selatan, kalau para sahabat dulu, depa punya kompas mana? Syam. Sebab kalau nak pergi ke mana-mana, musafir, pintu gerbang tu banyak. Kalau kata hang nak pergi mana? Pergi Madinah, keluar kat sini. Pintu gerbang dia. Kalau hang nak pergi mana? Nak pergi Syam, okey, keluar pintu gerbang ke sana. Sebab dulu tak ada kompas, tak ada signboard, tak ada. Jadi mereka hanya boleh tentukan dengan apa? Dari mana mereka keluar daripada kota mereka. Kalau keluar kota daripada sebelah sini, insya-Allah akan sampai ke kota tersebut. Kalau keluar daripada tempat sini, akan keluar ke kota sana. Macam tu kompas yang diguna pakai. Dia kata, kau belah Syam. Mana kata belah orang duk keluar nak pergi belah Syam, belah sana. Belah sana, qala Allah Ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard. Hari Allah Ta'ala menciptakan bumi dengan langit, dibuka satu pintu untuk taubat, tidak akan ditutup hatta tatlu'a syamsu minhu. Itulah dinamakan sebagai pintu taubat. Itu syahid hadis kita. Insya-Allah hadis yang terakhir, an Abi Sa'id Al-Khudri bin Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum. Ni cerita umat terdahulu. Ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Hadis ni selalu kita dengar. Tengok hadis ibarat dia. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia pun tanya, jumpa orang yang paling alim, tanya. Fadulla ala rahibin. Kemudian dia diberi kata-kata, hampirlah jumpa tok guru ni, nak tahu kata kedudukan hang ni macam mana, hang ni berdosa takkan diampunkan macam mana ke? Tengok, iaitu disebutkan di bawah ai abidun min ibadi bani Israel, salah seorang daripada hamba-hamba ataupun di antara para alim abid yang ada daripada Bani Israel. Fa'atahu faqal. Kemudian dia jumpa dengan rahib tersebut, dia kata, innahu qatala 99 nafsan. Aku ni dah bunuh 99 orang. Fahalahu min taubah. Adakah aku ni boleh bertaubat? Faqala la. Hang ni gila, terbunuh 99. Tak boleh taubat. Dia kata, tak boleh, aku bunuh hang sekali. Okey, faqatalahu fakamala bi 100. Maka melengkapkan 100 orang. Bunuh rahib tersebut. Tadi 99 tak tahulah bunuh siapa, ni bunuh orang alim pula ni. Dosa lagi besar. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian cari lagi orang alim, tanya. Fadula ala rajulin alimin. Kemudian dia pun habaq, kata ada seorang alim di kawasan tersebut, ada individu yang mengetahui di kawasan tersebut. Dia pun pergi jumpa. Faqala innahu qatala 100 nafsin fahalahu min taubah. Tanya soalan serupa. Faqala na'am. Kata na'am, kalau nak taubat 100, 200, 300 tak ada masalah. Wa ma yahulu bainahu wa bain taubah. Dan siapakah yang mampu menghalang di antara engkau dengan taubat? Tak ada benda yang menghalang. Tak ada benda hail, tak ada benda yang yahul bainahu wa bain taubah, tidak ada benda. Intalik ila ardin kaza wa kaza. Dia kata, akhirnya dia mengatakan, sekarang ni macam ni. Sekarang ni bergerak berjalan. Fadhal. Sekarang ni kamu pergi ke sebuah bandar, ke sebuah tempat, yang tempat ni merupakan tempat yang baik. Sebab itulah di sini ulama mengambil istinbat. Apa kaitan? Kau ni tanya taubat apa? Ambil sejadah, angkat tangan, tak ada doa, selesailah. Sebab orang yang macam tu pun, walaupun dia ambil sejadah, dia bertaubat, taubat dia takkan ke mana. Sebab apa? Sebab uruf situasi dia memang sebiasa hidup dalam keadaan maksiat. Bagi orang yang ingin bertaubat dengan sebenar taubat, yang dia ni dah mendarah daging dengan keburukan, dia ni kena mencari satu bi'ah solehah. Cari tempat tertentu. Ada katanya di Bali, anda pernah pergi sekali. Dulu masa tu masih lagi anda di Mahat,
yang katanya perkampungan Islam. Wallahu alam lah. Nama tu dia memang nama dia betul ataupun macam mana. Tapi masya-Allah memang perkampungan tersebut memang seronok. Katanya diwujudkan lepas mana kes kejadian Mali, pembunuhan di Mali berlaku wujud kampung tersebut. Yang seronok dia tu, kami sampai tengah malam. Bila sampai tengah malam, dalam pukul 1 kot, dalam pukul 1, pukul 12 lagu tu sampai lewat. Akhirnya tak tahu pergi mana, pergi masjid lah. Bila pergi masjid, tiba-tiba ramai ada situ. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang, dia kata ramai-ramai ni siapa ketua rombongan. Bahasa dia tu, dia kata siapa ketua rombongan. Akhirnya abang lah kata ketua rombongan yang ni. Lepas tu yang berdua, ada tiga orang ketua rombongan yang sama-sama yang menguruskan kami semua sini. Dia kata minta maaf ganggu, koko nak berehat, tak ada masalah, yang lain berehat. Tapi 3 orang ni kata ada orang nak jumpa. Kita dengar apa dia akan kena halau keluar kampung ke sebab masuk kampung orang. Rupanya mereka jumpa tak lebih nak tahu. Kata siapa dia kita, siapa dia yang kami yang hadir tersebut, dan siapa mereka, dan apa mereka boleh tolong. Tapi Masya Allah dah pukul 12, pukul 1 tu. Akhirnya bila semang, tahu kata mai pada Mak Mahmud, kata mai pelajar-pelajar agama, ada sebagian daripada Mak Tafiz, campur-campur. Akhirnya dia kata, lah ni macam ni. Apa dah alam mai, kami nak manfaatkan. Esok pagi kerah satu kampung buat akhir mulai. Tu kata orang kampung tu. Hebat. Dalam masa beberapa jam tu, kerah orang kampung untuk buat akhir mulai. Sebab apa? Ada geng Mak Tafiz, ada budak-budak mengaji agama, esok pagi nak tazkirah. Siap dia patok program. Kita siap kerja, siap mesyuarat baik kan. Nah, Syah. Mesyuarat berjaya. Depa ni orang kampung. Macam tu kan. Okey, ada. Tok Imam ada, Tok Bilal ada, pentazkirah hang patok. Yang penting kami orang kampung kami nak istifadah. Kita masya-Allah. Lepas tu habis benda tersebut, ni nak tanya, hangpa mai jauh ni apa makan lagi? Kata makan adalah petang tadi makan. Tak makan lagi. Tunggu sat. Dia kerah orang kampung pukul 12 malam, pukul 1 turun masak. Ana memang terkejut. Masa tu memang letih sangat. Kita dah bawa motor. Lepas tu kawan hak tumpang kita tu pula tak boleh bawa motor, tak ada lesen. Penat kita tak? Letih. Bila letih, duk manyau-manyau ni. Manyau-manyau dalam pukul 2 kot depa habis masak. Habis masak, gerak. Kita tengok, apa yang ramai kan ni? Makanan tak ada. Depa pakai ambil pucuk kayu ni, ambil pucuk ni, pi rumah kau ni ada rempah apa, ada rumah kau ni ada benda apa. Himpun. Masak bagi makan. Allah, tersentuh hati. Memang tersentuh hati. Orang kampung kita ingatkan dalam kitab-kitab cerita dongeng yang manusia macam ni wujud. Rupanya wujud dekat Baling. Ni Baling kuno-kuno dia pun hati tu masih lagi hati tu pasal kuno tu menghina tapi niat untuk memuji. Kita bukan nak menghina niat untuk menghina tak. Kita kutuk tapi memuji. Macam orang kata, dah lah tak handsome tapi panggil bagus. Jadi walaupun kutuk dia sikit kata tak handsome, tapi kita puji lepas tu kata dia tu bagus. Bila jadi macam tu, selesai. Habis makan, kenyang, settle. Esok pagi kira buat akhir mulai, pakat mangkit berebut pagi tu. Dia ni kata minta maaf, nak tanya. Seorang kata, siapa di antara kamu ni yang dah ambil mereka ni untuk bertamu makan pagi, budak-budak ni? Tanya ni. Kata tak ada siapa lagi. Lepas tu dia kata, kalau macam tu saya sedia untuk tamukan mereka ke rumah saya untuk makan pagi. Seorang tak kenal siapa pun. Tak kenal palung ni siapa dia. Dia ni mangkit berdiri, sudi untuk nak ambil kita ni, untuk kita jadi tetamu dia. Main dalam 14 orang ramai. Kemudian seorang pula mangkit, cik, saya cadang dah kata untuk jadi tamu saya. Tapi kalau dah cik nak ambil, tak apalah, tak ada masalah. Lah ni dia kata kalau macam tu, tuan rumah tersebut dengan individu-individu yang teringin untuk buat jamuan pada mereka, lah ni kita semua bergabung di rumah saya untuk kita jamu budak-budak ni. Kita heran tengok manusia macam ni wujud. Ni bukan cerita dalam kitab ni tak. Ni cerita hasil fi'lan yang berlaku betul. Mungkin kok nak cerita nampak cantik lagi kan, tapi memang itu yang berlaku. Bila tengok semayang, masya-Allah tabarakallah, dengan budak-budak kecil, dengan orang perempuan, semua turun. Habis lepas tu minta tazkirah pula. Barulah waktu tersebut mereka ceritakan siapa mereka, diwujudkan bila kaza. Itu kelompok masyarakat. Bi'ah yang macam tu membantu. Kalau orang yang tak duduk bi'ah macam tu, dia tu bukan orang yang baik. Tapi orang yang nak berubah, duduk dalam bi'ah macam tu, insya-Allah tabarakallah, Allah Taala akan bagi istifadah, akan bagi kebaikan, dan dia akan meninggalkan sifat buruk. Sebab tu dalam hadis mengatakan, okey, intalik. Betul tak? Ila ardin kaza wa kaza. Ke bumi sekian-sekian, fa inna biha unasun ya'buduna Allah fa'budillah ma'hu. Ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, kita boleh wujud bi'ah macam ni, masya-Allah tabarakallah. Bi'ah yang cukup baik. Macam pergi derang sampai televisyen pun tak ada. Bukan kata televisyen tak ada televisyen tak. Depa pun tak mau. Dia lain punya bahasa. Dengan kita ni kalau tak bagi, berkelahi. Sebab apa? Kita ni lain jiwa kita, lain perasaan kita. Depa sana seronok duduk macam tu. Sebab nak anak-anak depa terpelihara daripada benda-benda macam tu. Dia kata ya ada manfaat, ada fadilat, tapi tak mau dengan benda tersebut berlaku sebagaimana orang lain. Nak wujud satu keadaan, satu situasi bi'ah yang kita bentuk dengan suasana sendiri. Bila azan, habis rumah kosong. Semua berkat turun pergi masjid.
Masya Allah, tabarakallah. Kalau boleh wujud macam tu, bi'ah salihah. Dan angan-angan Ustaz Fadil pun dulu masa di muasasah memang nak bentuk dengan suasana macam tu. Tak tahu wallahu alam sama ada berhasil ataupun tidak. Tapi apa yang penting, bila ada kelompok manusia macam tu, kalau Imam Ghazali mengatakan nak kenal kelompok masyarakat, okey tak okey, tengok jemaah sembahyang subuh. Kalau kata rumah ada 500 biji rumah, satu rumah ada 5 orang, 500 kali 500 dah 2,500, main sembahyang subuh 3 orang. Itu confirm insya-Allah masyarakat dia tu walaupun baik tu berlakon. Tak baik mana biasalah, mana kata kita boleh muamalah. Tapi kalau main sembahyang subuh tu macam sembahyang Jumaat, ada sampai 500 rumah, 200 setengah, 300 rumah hadir untuk sembahyang Jumaat, masya-Allah. Yakin kata mereka ni memang orang-orang yang soleh. Iktibar pada solat subuh bukan selain daripada 4 solat. Kalau sembahyang maghrib mudah munafikin untuk hadir. Sembahyang paling susah untuk dihadiri adalah sembahyang Isyak dan juga sembahyang subuh secara berjemaah. Ya'budu fa'budullah ma'hum wa la tarja' ila ardika fa inna ardun su. Jangan patah balik. Negara hak tak elok tu jangan pergi dah. Duduk negara-negara macam tu kamu tak tahan daulat. Fantalaqa hatta, keluar penjara balik kampung. Balik kampung, kampung tu juga yang dia duduk di isyak dadah. Ni patah balik isyak dadah lah. Ni pergi kampung lain, duduk tempat lain. Fantalaqa hatta idza nasafa tariq, maka dia pun bergerak jalan sampai tengah perjalanan tahun maut, mati di tengah perjalanan. Jadi khilaf. Faqtasama fi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Berkelahi malaikat azab dengan rahmah. Kata dak ni. Sedangkan kita tahu apa kaitan dengan jalan dengan masalah ini, taubat atau tak taubat. Ada alasan, tengok nanti. Faqala malaikatur rahmah, malaikat rahmah kata apa? Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Di sini Imam Qurtubi dia mengambil istinbat mengatakan bahawa malaikat rahmat mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Kan dulu kita bahas, kita mengatakan adakah malaikat beritahu pada hati? Kan kalau kata keburukan, niat jahat, nak buat niat jahat, malaikat tak boleh tulis. Sebab apa? Malaikat tak boleh baca. Tapi Imam Qurtubi mengatakan istinbat daripada hadis ini, malaikat rahmat diberi satu keistimewaan, dia boleh tengok kebaikan dalam hati orang. Buruk tak nampak. Malaikat azab, dia kalau buruk dalam hati orang, dia tak boleh baca. Dia tak tahu orang nak buat buruk ke, kecuali dah buat buruk baru dia boleh cetik. Itu malaikat azab. Tapi malaikat rahmat buat kebaikan dia nampak, dan apa dalam hati orang dia boleh nampak. Kalau dalam hati itu merupakan kebaikan. Ini satu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi pada malaikat rahmat. Ini istimbat yang diambil oleh Imam Qurtubi. Wa qalat malaikatul azab. Malaikat azab kata apa? Bila malaikat rahmat kata, dak, aku tahulah hati dia ni niat berjalan untuk menuju perkampungan kebaikan, untuk dia buat baik. Pergi tanya Tok Guru ni, untuk dia bertaubat. Jadi itu tanda dalam hati dia nak bertaubat. Bila nak bertaubat, dia terima taubat, maka dia terdiri pada orang-orang soleh. Itu ucapan malaikat rahmat. Malaikat azab kata apa? Innahu lam ya'mal khairan qad. Malaikat rahmat dia kira tengok zahir. Dia ni tengok hati. Berkelahi lah. Dia ni kata, tak nampak kebaikan pun. Mana kebaikan? Hang kata dia nak buat baik, nak bertaubat. Mana kebaikan? Tak ada pun. Kira hati aku tak boleh nampak. Fa'atahum malakum fi surati adami. Kemudian datanglah malaikat. Seorang lagi malaikat dalam bentuk rupa manusia. Faja'aluhu bainahum. Iaitu jadilah mereka ni sebagai hakim. Okey, hakaman. Sekarang ni aku jadi pengadil. Mari kita bincang masalah macam mana. Yang ni penting, bila berkelahi cari tahkim. Tak syarat kena pergi mahkamah, tak. Bila tahkim, hantarkan kawan kita. Carilah. Bila berkelahi teruk-teruk, cari seorang. Kita nak settle masalah. Tengok kelompok ni dengan kelompok ni berkelahi. Lah ni kata okey, kita cari seorang yang kita siqah. Dia ni siqah, kau ni pun siqah. Dua-dua siqah. Jadi masing-masing siqah, jadikan ustaz tersebut sebagai perantara untuk kita gabung balik. Tu yang dikatakan penting sebagai tahkim untuk tidak berpecah. Faja'alu bainahum ay hakaman faqala qisu ma bainal ardin. Maka dia kata, okey, lah ni macam ni. Mungkinlah malaikat ni dah tahu dah. Dia kata, sekarang ni bukti masing-masing tak ada. Sebab malaikat ni, dia abang kata apa? Dia kata tanda taubat tu ada. Hujah kuat juga. Malaikat azab kata dia ni tak buat kebaikan. Hujah pun ada. Jadi masalah kuat sama kuat. Kita terpaksa guna hujah lain. Macam mana nak analisa? Tengok dia kata, qisu ma bainal ardin fa ila ayyatihima kana adna fa walahu. Ukok. Ukok jalan di antara tempat dia mati dengan bumi masing-masing. Dengan bumi buruk tersebut, dengan bumi kebaikan tersebut, mana paling dekat? Yang mana dekat, dia akan terikut di antara golongan-golongan tersebut. Faqasu, maka bila diukur, fawajaduhu adna ila ardil lati arad, maka dia mendapati bahawa dia dekat dengan bumi yang mana yang ingin dia tuju, iaitu bumi kebaikan. Faqabathu malaikatur rahmah, maka Allah Ta'ala, maka malaikat rahmat mengambil dia dan dimasukkan ke dalam syurga. Di sini juga dalil istinbat diambil ulama mengatakan, kalau sekiranya bukti tidak ada, maka tidak menjadi kesalahan untuk kita menjatuhkan hukuman dengan menggunakan qarinah. Qarinah itu apa dia? Iaitu isyarat-isyarat, bukti-bukti yang sikit-sikit tapi membantu. Sebagai contoh yang pernah dinukilkan oleh Ibn Jauzi tentang masalah yang berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman, dua orang perempuan berbuat anak. Bila masing-masing tak ada bukti, tapi masing-masing mendakwa. Ibu yang pertama mengatakan ini anak dia. Ibu yang kedua mengatakan ini anak dia. Dengan hujah masing-masing. Dua-dua hujah tak kuat. Akhirnya Nabi Sulaiman AS dia kata apa? Dia kata okey, lah ni macam ni.
Hukuman yang aku tetapkan macam ni. Hukuman aku akan belah anak ni dua orang, bukan dua orang. Jadi separuh lah, separuh. Aku akan belah anak ni separuh. Maka separuh yang pertama akan aku bagi pada ibu yang pertama, dan separuh yang kedua aku akan bagi pada ibu yang kedua. Setuju? Maka seorang perempuan tu kata, okey tak apa, aku setuju. Boleh? Seorang perempuan tu kata, ya Allah, Nabi Allah, jangan tolonglah aku merayu, tolonglah macam mana pun aku sanggup tak dapat anak aku, tapi jangan belah anak ni. Jangan potong anak aku, jangan belah anak aku. Bila sebut macam tu, Nabi Allah SAW kata, bahkan ini adalah anak engkau, wahai wanita. Sebab apa? Seorang ibu yang pengasih sama sekali dia tak redha untuk ditimpa mudarat pada anak dia. Tapi kalau orang yang sanggup ditimpa mudarat, tu confirm bukan anak dia. Sebab kasih sayang seorang ibu ni dia istimewa. Sebab itulah mak kalau tak ada ayah, anak-anak selalu lingkup. Sebab tu anak yatim tu syarak kata kena kafalatul yatim. Kalau anak yatim tak dipelihara dengan elok, masya-Allah, kebinasaan yang perbuat tu lebih dahsyat. Sebab ayah tak ada. Bila ayah tak ada, mak ni dia lain. Dia ikut, dia sayang, salah pun dia pertahan sampai anak tu jahanam dan menjahanamkan orang. Sebab itulah kafalatul yatim ini merupakan di antara bab yang penting diperintahkan oleh syarak untuk menjaga anak-anak yatim. Tapi ramai juga di antara anak yatim, masya-Allah tabarakallah, dengan kekurangan pada satu sudut, Allah Taala menganugerahkan dengan keilmuan, menganugerahkan dengan ketakwaan dan seumpamanya. Ini dengan qarina yang ambil dengan ukuk jalan. Muttafaqun alaih. Cuma kejadian siapa yang ambil ukuk jalan? Sebab apa suruh pergi ukuk jalan? Kenapa tak suruh buat benda lain? Wa fi riwayatin fi sahih fa kana ila qaryati salihati aqrabu bi shibrin, sebab dia mengatakan bahawa dekat dengan pengumuman tersebut lebih dekat sejengkai. Ada riwayat mengatakan dekat sejengkai ya. Fa ju'ala min ahliha, maka dia termasuk dalam kelompok golongan tersebut. Dan riwayat yang lain mengatakan fa awhallahu ta'ala ila hazi an taba'adi, Allah Taala wahyukan pada bumi. Wahai bumi, waktu sebelum ukuk tu kan Allah Taala nak memenangkan, Allah Taala kasih kepada orang bertaubat sampai tahap macam ni. Bila kasih pada orang yang Allah Taala berkenan, maka sampai tahap Allah Taala bantu dengan pertolongan daripada Allah Taala, kata pada bumi yang maksiat pijauh. Bumi yang dekatkan dengan lelaki tersebut. Sebab apa? Malaikat nak hukum. Wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala qisu ma bainahuma. Lepas tu hukum dekat sungguhlah. Fawajaduhu ila hadhi aqrab bi shibrin faghfir lahu, maka bila mendapati bahawa dekat jengkal saja maka dimaafkan, diampunkan. Wa fi riwayatin fana bi sadri nawahu, iaitu mengatakan dada dia tu berpaling ke arah sana. Dia meninggal, tapi meninggal ni hati dada tu ke sana. Ini merupakan bukti tanda mengatakan bahawa dia nak menghala ke arah kebaikan hatta pada benda tersebut. Kita pun macam tu, bila buat majlis menghadap kiblat, buat majlis, baca buku menghadap kiblat dan seumpama dia, dia menunjukkan kata kita berkenan dengan kebaikan, dan insya-Allah malaikat akan menghitung itu sebagai kebaikan. Hadis 21, hadis yang terlalu panjang, insya-Allah nanti kita akan sambung pada hari esok. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dua bahaya tadi kita baca. Terpaksa kita berhenti 7 suku, dan memang waktu tu kita sepatutnya berhenti. Dan insya-Allah dua bahaya pun nantilah ada kesempatan kita akan sambung lepas ni. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Apapun dia